Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apa khabar semua kita pada hari ini? Bersiaran kita sekali lagi di FB page Persatuan Taranum Pahang seperti biasa. Pertamanya saya ingin bertanya kepada sidang penonton sekalian, adakah suara saya, visual dan audio boleh dapat dilihat dan didengar dengan jelas ataupun tidak? Boleh komen di ruangan komen. Suara dan video, suara dan visual jelas ataupun tidak. Dan insyaAllah kita tak sabar lagi untuk menunggu tetamu jemputan kita untuk membicarakan satu tajuk yang sangat menarik pada malam ini. Satu tajuk yang membawa kita mengingati kelahiran baginda Nabi SAW bertepatan dengan bulan yang mulia ini. Maka di sinilah kita tercetusnya idea untuk membawakan panel kita khas daripada negeri Kelantan untuk membicarakan, berkongsi sedikit sebanyak dengan penonton-penonton di Facebook page Persatuan Taranum Pahang. Ya, boleh juga komen sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Anda dari mana? Contohnya dari Johor, jelas semuanya baik. Terima kasih Al-Fadil, Ustaz kita, Ustaz Muhammad Hasni daripada Johor, Masya Allah. Okey, lagi-lagi boleh komen lagi dari mana anda, dari Pahang, dari Terengganu, dari Kelantan, Kuala Lumpur. Ada tak di kalangan kita ni di luar daripada negeri Pahang ataupun di luar daripada Malaysia? Masya Allah, ibunda kita pun ada. Bonda Hajah Siti Fatimah. Alhamdulillah, suara dan gambar sangat jelas. Ya, Alhamdulillah. Lagi-lagi datang dengan share, mudah-mudahan ilmu yang akan kita kongsikan pada malam ini dimanfaatkan ke seluruh ummah yang melihat live kita. Baik, kita ada juga daripada Jelebu Negeri Sembilan. Masya Allah, terima kasih kerana bersama-sama dengan Persatuan Taranum Pahang untuk manfaatkan program pada malam ini. Kita 1 jam akan bersama-sama dengan panel jemputan kita. Dan untuk makluman sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dah berkali-kali penonton telah menembusi studio kita untuk sama-sama, mungkin untuk membaca bersama-sama dengan kita. Tapi kita tak boleh add masuk lagi. Kita telah pun memberikan link. Mungkin boleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Naim boleh sharekan link kepada siapa nanti nak baca bersama dengan Ustaz jemputan kita. Masya Allah, dari Jerantuk clear. Langkawi, Masya Allah, Langkawi. Langkawi pun ada. Langkawi jelas. Okey, Terengganu. Okey, boleh dikatakan satu Malaysia kita. Saya menunggu juga penonton kita daripada seberang laut. Daripada Singapura, negara jiran kita, Thailand ataupun Indonesia. Masya Allah, daripada Sarawak. Awang Syahferi. Awang Syahferi. Minta maaf kalau salah sebut nama. Daripada Cenor tadi terlepas. Jadi, mungkin ada nama-nama dan juga kawasan-kawasan yang tidak disebutkan di sini. Saya rangkumkan semua penonton-penonton kita sangat sporting daripada seluruh merata tempat di seluruh negeri di Malaysia ini. Masya Allah. Di sini menunjukkan sokongan anda kepada Persatuan Taranum Pahang dan juga aktiviti-aktiviti perkongsian ilmu yang kita adakan 3 kali seminggu di Facebook page ini, dan pada setiap bulan kita membawakan kepada anda tetamu-tetamu jemputan khas untuk membicarakan segmen-segmen yang menarik khususnya berkaitan dengan ilmu taranum dan suara. Pada bulan lepas kita menjemput Datuk Hajah Faridah binti Mak Saman, ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjemput masuk tetamu yang kita raikan, yang kita jemput khas daripada negeri Kelantan, tidak lain tidak bukan sebagaimana poster yang kita iklankan petang tadi, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hasan Asyukri. Al-Fadhil Ustaz Hasan Asyukri untuk tampil ke kita punya studio. Baik, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Allah. saya jelas ke? Okey, suara ustaz ada echo sedikit. Mungkin boleh Dia buang apa tu? ekor. Okey, Okey, okey. tutup ekor dah. Alhamdulillah suara yang sangat jelas. Masya-Allah. Di mana sekarang ustaz? Di mana sekarang? Saya di rumah lah di Pasir Mas Kelantan. Masya-Allah, sihat Alhamdulillah, nampak macam sihat tu. Alhamdulillah. Jadi untuk makluman sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya telah pun membawa masuk tetamu kehormat kita pada malam ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hassan Ash-Shukri. Beliau adalah merupakan tidak asing lagi lah seorang qari yang masyhur di negeri Kelantan, dan juga beliau mantan pensyarah Al-Quran dan Tarannum di College Islam di sana, dan juga beliau juga merupakan pensyarah Al-Quran di Akademi Al-Quran wal Qiraat di Pasir Tumbuh Negeri Kelantan. Dan saya difahamkan Ustaz Hassan ini juga merupakan guru Al-Quran, pengajian Al-Quran bersanad ya. Jadi siapa saja yang berminat ataupun ingin mencari guru untuk pengajian bersanad, bolehlah mengikuti Facebook Ustaz Hassan kita untuk mengikuti banyak program-program live dan juga program pengajian secara online yang telah beliau laksanakan. Dan alhamdulillah, di sini saya melihat mengikuti perkembangan beliau sangat berjaya dalam mengembangkan dakwah Al-Quran ke serata masyarakat, seluruh masyarakat di seluruh negara. Kalau kita lihat, beliau ni juga ada murid-murid daripada Indonesia, daripada Singapura, masya-Allah. Jarang sekali berlaku di Malaysia kita ni, di mana peserta-peserta boleh menembusi daripada luar negara terus ke dalam online di Facebook page dan sebagainya. Okey, baik Ustaz, kita boleh mulakan sekarang insya-Allah. Ada sahabat kita daripada Ipoh, masya-Allah. Sahabat-sahabat qari dan seumpama dengannya lah. Jadi jangan Sepatutnya datang dia saja. sepatutnya jemput dia masuk sini sekali. Boleh. Kamal Zaman. Ustaz Muhammad Kamaruzzaman, boleh kita sembang santai. InsyaAllah boleh masuk pada link yang telah pun diberikan, ataupun saya boleh masukkan sekali lagi link dekat penonton-penonton kita. Boleh klik dan bersama-sama dengan kita. Ramai dalam studio ni, tapi saya tak benarkan masuk dulu sebab menyaksikan, menonton saja ya. Contoh dia ada dalam ni, itu Kak Tun dah ada tadi, Kak Siti Aisyah daripada Bentong, masya-Allah. Kita sebut nama je lah dulu, tak boleh masuk lagi. Kita bagi ustaz kita bercakap dulu. Baik. Ustaz, mungkin ramailah yang dah, khususnya di negeri Pahang, Ustaz Hassan ni dulu aktif lah, selalu bersama-sama dengan persatuan. Kita pun menjemput beliau bersama-sama dengan Persatuan Tarannum Pahang. Tapi sekian lama dah ya Ustaz Hassan ni tak muncul. Kita nak tahu sikitlah perkembangan semasa Ustaz Al-Fadhil Ustaz Hassan kita. Boleh secara ringkas apa aktiviti dan juga perkembangan semasa Al-Fadhil Ustaz, A'udzubillah silakan. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Jadi saya ni apa jadi gitu? Okey, boleh. Okay. Boleh silakan. Okay. Kepada yang belum kenal, saya ni seperti yang tertera lah di skrin, nama begitulah. Nama betul. Ada orang kata tu nama apa, memang nama saya memang begitulah, Hassan Ash-Shukri. Ash-Shukri tu keturunan saya lah. Memang apa panggil daripada tok saya pun ada gelaran itulah. Jadi saya berasal dari Pasir Mas Kelantan dan sekarang juga berada di Pasir Mas Kelantan, menetap di Pasir Mas Kelantan. Dari segi pengajiannya, saya sebenarnya daripada aliran pondok. Saya daripada kecil sampai ke dewasa duduk berada dalam persekitaran pengajian pondok lah di Kelantan ini. Dan sikit-sikit saja kita pergi kepada aliran moden, universiti dan sebagainya. Itu sekadar celup-celup saja. Jadi saya ni kiranya orang pondok lah, gitu. Jadi di pondok kita nak masuk terus kepada berzanji ke atau belum lagi? Belum lagi Ustaz. Kita introduce dulu lebih kurang secara ringkas. Jadi kalau dari segi aktiviti sayanya, dulu saya mengajar di KIAS. Kemudian apabila sampai masa tertentu,
kita berhenti dan kita mengajar sendirilah. Kita ke freelance lah. Freelance. Saya masih lagi mengajar kias, tapi sebagai part time Atas dan keperluan, mengajar atas jemputan ya. atas ada jadual tetap ada. Ini cerita sebelum pada PKP lah. Tapi apabila PKP memanglah terhentilah semua aktiviti saya. Saya mengajar di kias, mengajar di masjid pun boleh kata terhentilah sebab kita lebih banyak bergerak di masjid. Apabila PKP ni masjid di Kelantan boleh dikatakan tak berfungsi lah. Jadi sekarang ni kiranya saya sepenuh masa mengajar secara atas talian sahajalah. Okey, baik. Terima kasih. Talian sahaja. Okey, baik. Itulah ya tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sedikit introduction daripada tetamu jemputan kita. Yang dapat saya simpulkan di sini, beliau adalah merupakan kelahiran daripada pembelajaran dia, ada aliran pondok dan juga ada aliran akademik, kedua-duanya. Jadi saya kenal Ustaz Hassan ni, beliau sangat fasih dan mahir dalam bahasa Inggeris. Bukan setakat bahasa Arab, bahasa Inggeris dia fasih juga. Dan satu orang kata kelainan lah. Dan beliau juga aktif mengajar Al-Quran secara online dan sebagainya. Baik, pada malam ini kita terus fokus kepada tajuk perbincangan kita. Kita memilih tajuk sebenarnya pada malam ini bersempena dengan bulan Maulidur Rasul ni, Maulidur Rasul kelahiran Nabi SAW, iaitu berkaitan dengan satu seni kita katakan satu seni Barzanji ni. Jadi kalau bolehlah secara ringkas sekali lagi, boleh tak Ustaz Hassan terangkan untuk pengetahuan sidang penonton dari sudut sejarah ilmu Barzanji ni. Kalau kita tengok banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dan sebagainya, mungkin boleh kaitkan juga secara umum sejarah ilmu ataupun seni Barzanji ni untuk pengetahuan sidang penonton. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Syam, moderator kita. Kalau dari segi sejarah, kita kena tengok dua aspek sejarah Barzanji ni. Pertama dari sudut penulisan syair Barzanji. Penulisan syair Barzanji ini dikarang sekitar tahun 1000 Hijrah. Tak lama lah, dalam 400 tahun lepas lah. Oleh Al-Imam Ja'far Al-Barzanji. Dia orangnya bangsa Kurdi. Barzanji ni bangsa Kurdi. Tapi dia menetap di Madinah dan juga Mesir. Pada masa itu ada dua versi sejarah. Pertama yang satu versi sebut pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Satu versi lagi kata bukan Salahuddin Al-Ayyubi tapi khalifah zaman Fatimiyah di Mesir. Jadi pada masa itu kalau mengikut fakta Salahuddin Al-Ayyubi itu, pada masa itu umat Islam agak lemah, maka diadakan program sayumbara pertandingan menulis syair. Menulis syair untuk mengingati Nabi lah, supaya kasih sayang umat ni bertambah kepada Nabi, semangat jihad itu bertambah. Jadi pemenang dalam sayembara itu, minta maaf lah, saya ni dah lama sangat tak bercakap bahasa Malaysia. Dulu biasa juga, tapi sekarang tapi bagus, fasih. Jadi teruskan. Agak berbunyi budu sikit. Maaf lah. Tak apa. Lahjah tu menjadi satu variasi. Sebab dah terlalu lama. Kalau dulu sentiasa juga, tapi dah terlalu lama. Baik. Bagus. Belajar Quran pun tak banyak bercakap. Betulkan tajwid saja. Jadi bercakap ni kurang. Okay, minta maaf lah. Jadi salah satu mengikut versi yang lain, khalifah pada zaman Fatimiyah di Mesir, bukan Salahuddin Ayyubi. Ini hanya sekadar buat sayumbara sahaja. Sayumbara
pada zaman itu banyaklah sayembara menulis syair. Jadi pemenang sayembara itu adalah tetap orang yang sama lah, iaitu Abu Ja'far Al-Barzanji, orang bangsa Kurdi yang letak di Mesir. Maksudnya Kemudian Ustaz, maksudnya Syekh Ja'far Al-Barzanji ni bukan sekadar penulis kepada kitab-kitab Barzanji, bahkan dia sendiri merupakan penyampai ataupun seorang tokoh yang mampu mempersembahkan alunan Barzanji itu secara praktikalnya, begitu ya? Imam Ja'far Al-Barzanji ni dia orang ulama fiqh juga. Dia seorang ulama fiqh sebenarnya. Dalam mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, dia punya laqab dia belakang tu Asy-Syafi'iyah. Abu Ja'far Al-Barzanji Asy-Syafi'iyah, seorang mufti mazhab Syafi'i di Mesir. Jadi dia seorang yang agak, dan juga dia orang sufi lah, ahli sufi. Sebab itu dalam karangan Barzanji ini ada sedikit sebanyak berbau berbau kesufian. Ini yang menjadi sedikit perbincangan di kalangan sarjana. Tapi kita tidak nak fokus masalah itu. Kita nak sebut beliau ini orang mazhab Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i, dan seorang sufi menulis Barzanji ini. Okay, kita baik, tidak Ustaz. tahu dari sudut lantunan Barzanji itu pada zaman itu, tapi yang tentunya beliau menulis buku syair. Buku dia dalam bentuk syair. Jadi pada zaman itu banyak syair-syair, syair Qusairi, Burdah dan sebagainya. Ya, salah satu daripada syair itu adalah Barzanji. Jadi kenapa Barzanji ni dia menarik minat di kalangan qari? Sebab lantunan Barzanji, ayat-ayat Barzanji itu, susunan syair Barzanji ini dia menghampiri bentuk lagu Quran. Maksudnya lagu Quran sesuai digunakan untuk Barzanji lah. Berbeza dengan kalau syair-syair yang lain, dia panggil susunan syair tu, ayat-ayat syair dia tu tak berapa nak sesuai, nak masuk dengan lagu-lagu Quran. Adapun kalau Barzanji ni dia hampir susunan ayat dia tu maksudnya sesuai untuk dilantunkan ikut gaya taranum Al-Quran kita ni. Sebab itu bagi kalangan orang-orang tukang lagu, orang dulu sebut tukang lagu Quran ni, qari lah, kita sebut hari ni qari, dia lebih cenderung untuk membaca Barzanji berbanding qasidah-qasidah yang lain. Terima kasih. Okey, baik Ustaz. Boleh dikatakan di sini apa yang dimaksudkan tadi dari sudut bait syair yang terkandung di dalam kitab Barzanji ini, dari sudut karangan dia ataupun penerbitan dia, adakah dia berbeza? Kalau kita lihat pada hari ini, banyak kitab-kitab yang dikeluarkan dengan penerbit-penerbit yang berbeza. Yang kita terima di Malaysia ni pun lagi pelbagai penerbitan. Adakah bait-bait perkataan-perkataan dan juga apa yang terkandung di dalam kitab Barzanji tu dia berbeza ataupun sama? Maksudnya setakat ni lah. Pada penelitian saya, Barzanji yang asal adalah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim abtadiul imla. Di situ adalah permulaan daripada Barzanji. Adapun yang berbeza itu sebelum daripada Bismillahirrahmanirrahim abtadiul imla, biasakan kita dengar al-jannatu wa na'imuha tu. Di situ ada perbezaan. Jadi mengikut penelitian saya itu bukan asal daripada karangan Syekh Al-Barzanji, Syekh Ja'far. Tetapi pertambahan daripada orang lain, orang kemudian. Ya biasalah dalam syair ni banyak ada tambahan. Biasanya di pertengahan ada tambahan, di ujung tambahan. Itu bukan yang asal lah. Yang asalnya daripada mula Bismillahirrahmanirrahim tu. Okey, kalau kita, mungkin penonton masih ingat di awal siaran kita tadi,
kita telah pun memainkan satu alunan Al-Barzanji yang dibacakan oleh Fadilatul Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Ya. Jadi kita semua kenal tokoh ni adalah merupakan seorang tokoh tajwid dan menjadi pakar rujuk dunia, Syekh Khalil Al-Husari ni. Dan juga beliau mempunyai suara yang sangat bagus dari sudut bacaan ayat suci Al-Qurannya. Dan kalau kita dengar tadi, Syekh Khalil Al-Husari telah pun mengalunkan alunan Barzanji tadi. Kandungan dia saya perhatikan, dia punya video penuh dia lebih kurang 26 minit. Saya perhatikan kandungan dia sama sebiji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Jadi mungkin Ustaz Hasan boleh ceritakan dan kongsikan dengan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Barzanji ini dialunkan dalam beberapa wajah yang popular. Sebab saya sendiri pun masih lagi orang kata keliru bila kita dengar pelbagai alunan, khususnya di masyarakat di Malaysia ni ada yang membawa dalam bentuk taranum mujawad pun ada. Dan kalau kita dengar ada Syekh Arab dah baca dalam tempoh yang agak laju, dan ada aliran ala-ala Hijazi dan sebagainya. Jadi boleh Ustaz Hasan terangkan kepada sidang penonton berapa banyak wajah ataupun bentuk alunan Barzanji yang popular yang ada di dunia ataupun yang kita boleh rujuk, insya-Allah. Yang umumnya saya tidaklah buat kajian berkenaan dengan itu beberapa banyak, tapi saya sedar memang banyak sebab ini adalah syair. Jadi orang Arab dia sentiasa berinteraksi dengan syair. Jadi ada yang baca luru saja, begitu pun ada. Kalau orang belah Yaman, dia baca agak lurus. Kalau Mesir pun, Mesir tu saya dengar Syekh Husari, lebih kurang Yaman lah tu. Dia lagu dia agak lurus. Jadi sebenarnya dia benda ini dia agak bebas lah sebenarnya. Dia sebab dia hanya syair. Jadi dibacakan dalam macam-macam bentuk. Cuma kalau kita fokus di Malaysia lah, saya boleh sebut di Malaysia sahajalah. Sebab di Arab sebenarnya dia tidak popular sangat Barzanji ni. Arab dia banyak sangat. Dia terlalu banyak qasidah burdah, qasidah lain, dan semua qasidah itu pun dibuat dengan berbagai variasi. Dia bebas, sebenarnya bebas, tidak ada kaedah tertentu. Kalau kita nak rumuskanlah pada penelitian saya, tidak ada kaedah tertentu. Sebab dia syair kan. Tapi kalau di Malaysia ini, seperti yang saya sebut di awal tadi, dia bergerak seiring dengan Quran. Orang-orang qari tukang lagu lah, kalau sini sebut dulu, tukang lagu, membawa taranum ini pada era 1930, kalau ikut dalam buku saya, Ustaz Datuk Nik Jaafar tu, pada tahun 1930-an. Jadi pada masa itu, qari-qari yang kita tahulah, yang kita tahu. Sebelum pada tu kita tak tahulah. Yang kita tahu dalam buku itulah. Qari-qari pada zaman tahun 1930-an tu membawa Barzanji dan beberapa qasidah yang lain lah, sebenarnya bukan satu je. Membawa dengan aliran taranum Hijazi ataupun orang sebut taranum Makkawi. Pada zaman itu semualah sebenarnya bukan Barzanji sahaja. Semuanya pada zaman itu kalau Maulid Rasul tu dibawa dengan lagu Hijazi ataupun Makkawi. Lagu Hijazi ni dia pecah pula lah, di situ ada banyak lagu sebenarnya, lagu Sika, lagu Rakbi, lagu Ras, lagu Hira dan sebagainya, lagu Mayyah, dan itu semua adalah lagu-lagu aliran Hijazi. Dalam rumus disebut bihumurin dasaj, baban jaka, ha Husaini ataupun Hira, mim Mayyah, ra Rakbi, da Duka, sin Sika, jim Jiharkah. Jadi lagu-lagu ini adalah lagu Hijazi. Pada masa itu, pada tahun 1930-an,
lagu yang popular pada masa itu, termasuk baca Quran pun lah, adalah lagu Hijazi. Dan sehingga kini lah, kalau di Kelantan lagu yang sesuai, yang dibawa lah, maksudnya yang dibawa oleh orang Kelantan adalah masih lagi kekal lagu Hijazi. Jadi kalau kita bawa lagu Misri, nampaknya tak berapa diminati lah oleh orang-orang di Kelantan lah, gitu. Okey, baik. Saya terpaksa cut di sini sebab tadi kita mendengar satu istilah singkatan apa tadi Ustaz, bihumrin jasadin. Bolehlah jasa pun dasar juga boleh lah, Dasad. balik pun. Okey, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa yang Ustaz Hasan huraikan tadi adalah wajah-wajah aliran Hijazi, ya Ustaz. Maksudnya aliran lagu Hijazi, lagu Hijazi, cabang-cabang dia. Lagu Hijazi, kalau kita lagu Misri ni disebut Bayati, Toba, Hijaz, Ras, itulah 7 tu kan. Adapun lagu-lagu bagi aliran Hijazi juga macam tu juga. 7 juga tu sebenarnya. Okey, sidang penonton yang mendengar, kalau boleh kita sama-sama bantu supaya ilmu ini dapat melekat dalam kefahaman kita. Okey, untuk ba, kita minta seorang tulis dekat ruang komen itu, yang ba tu apa dia? Banjakah. Tulis Banjakah. Okey, satu. Banjakah, kemudian Hijaz. Husaini. Bukan Hijaz. Husaini. Hijaz ni atas dia. Hijaz yang utama. Kalau sebut, kita kena ada perbezaan di sini. Aliran Hijazi. Aliran ni bukan lagu. Aliran ni kita kata mazhab lah. Mazhab Hijaz. Dia kalau macam Bayati tu mazhab Misri. Dia panggil aliran Misri ataupun Masri. Kalau yang tu aliran Hijazi, aliran Misri. Kita kena tahu. Mim tadi Mayyah. Mim Mayyah. Ra Rakbi. Ada orang catat pun. Tak apa. Nanti dia orang akan tulis. Okey, kemudian bukan Banjakah, bukan Jaharkah Banjakah. Okey, kemudian Jasadin. Okey. Ra Rakbi. Dal Duka. Dah saja. Duka. Kemudian Sika, dan yang tak akhir sekali Jiharkah. Sebenarnya kalau kita tengok di situ ada lagu yang sama juga kan? Ya. Husaini sama. Sin sama. Baik. Sebenarnya lagu itu dia sama juga sebenarnya. Cuma okey, terima kasih. Jadi ginilah Ustaz, di sinilah yang perlu pada saya diberi penekanan, sebab lagu-lagu ini yang popular di Malaysia adalah beraliran Misri. Jadi ramai di kalangan penggemar ilmu taranum ini dia agak ketandusan dan hilang ataupun tidak didedahkan dengan lagu-lagu cabang Al-Hijazi tadi, seperti Banjakah, Husaini, Mayyah, Rakbi, Duka, Sikah dan Jiharkah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, anda jangan ke mana-mana. InsyaAllah Al-Fadhil Ustaz Hasan akan memberikan contoh-contoh insyaAllah sebagai panduan kita secara ringkas lah. Sebab Ustaz Hasan ni masa dia agak singkat pada malam ini. Jadi saya terpaksa potong untuk persoalan yang berikutnya. Jadi di sini ada sedikitlah perkongsian untuk makluman sidang penonton rahimakumullah. Ustaz Hasan kita ni, beliau sebenarnya sebelum mengajar Al-Quran dan sebagainya, dia aktif menyertai pertandingan berzanji ni sampai ke peringkat kebangsaan. Jadi sekarang ni mungkin dah tak ada. Dulu masa saya remaja. Agak-agak tahun berapa tu Ustaz? Kebangsaan terakhir yang saya sertai, baru lagi tahun 2006. Masa dengan arwah siapa tu? Arwah Pak Suroni lah. Pak Suroni tu. Agak-agak masa tu zaman kegemilangan tu tahun berapa tu?
sampai ke kebangsaan tu? Tahun yang terakhir, saya sertai yang terakhir sahaja. Yang sebelum pada tu saya tak sertai. Ya, saya budak-budak lagi kan. Okey, masa tu tahun bila? 2006. 2006 Ta lah saya. 2006, 2006 sekarang ni dah 2021, maksudnya telah 15 pun tahun lebih lah. 15 tahun 15 15 tahun. tahun. Terakhir lah Uh, tu. Kemudian lepas tu tidak ada jadi lagi lah. kalau kita tengok di sini sekarang ni pertandingan-pertandingan seperti ini tidak dipopularkan sangat. Mungkinlah ada di kalangan kita yang terlibat dengan apa tu pihak-pihak berkuasa, tempatan, agama dan sebagainya boleh menghidupkan lagi kita katakan apa tu seni berzanji dan juga bacaan rawi ni untuk di-highlightkan, dipertandingkan ke peringkat kebangsaan kerana ia sangat-sangat memberi impak khususnya dalam seni suara dan lagu ni ya. Jadi kita tak nak benda-benda seperti ini hilang daripada pengetahuan kita semua, daripada seni yang kita minati ni. Jadi boleh Ustaz secara ringkas saja. Semasa mengikuti pertandingan di peringkat kebangsaan tu, sebenarnya apakah elemen yang dinilai yang paling penting yang perlu ada dalam sesebuah persembahan berzanji tu, sehingga kan kumpulan yang disertai oleh Al-Fadhil Ustaz Hasan ni dinobatkan sebagai Johan pada ketika itu ya, bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang lain juga. Apa benda sebenarnya penilaian yang perlu ada dalam sebuah persembahan berzanji tu yang diambil kira sebagai Johan? Apa benda? Secara ringkas saja. 1 minit saya bagi. Ya, dalam peraturan musabaqah pertandingan berzanji, dia syarat utama ialah mesti mengikut aliran Hijazi. Maksudnya Itu yang kalau pertama. kita baca dengan aliran Misri, markah dia dipotong markah lah. Dipotong markah 20%. Maksudnya kalau daripada 100, potong 20 memang tak ada lah. Sebab itu kumpulan kita menang. Walaupun suara tak jadi mana hari tu, sumbang-sumbang. Tapi menang. Menang sebab syarat tu lah. Kita satu sahaja yang bawa dengan lagu Hijazi, mengikut Hakim. Dia kata dah mengikut Hakim pada tu, Datuk Romaino. Dia kata Romaino. Bila lah, Masjid Negara dulu. Harumano. Harumah Yaakob. Harumano pula. Harumah Yaakob. Siapa lagi hakim pada ketika tu Ustaz? Yang saya ingat Ustaz, siapa lagi hakim yang terlibat pada pertandingan berzanji peringkat kebangsaan? Yang masih ada lah ataupun yang terkenal ketika itu. Yang saya ingat dua-dua meninggal. Pertama guru saya Datuk Hasan Zahari. Guru saya. Tapi masa tu saya belum berguru dengan dia lagi lah. Ya. Pada masa itu. Datuk Hasan Zahari dengan Datuk Harumah Yaakob. Jadi apabila peserta komen, kenapa peserta ni menang, kumpulan ni menang sedangkan dia sumbang. Tapi jawapannya, ini satu sahaja yang mengikut betul-betul aliran Hijazi. Kumpulan yang lain bawa juga lagu Hijazi tapi dah campur dengan aliran Mesir dan Melayu lah. Jadi Melayu dan Mesir. Jadi syaratnya mesti Hijazi. Tapi syarat itu sebenarnya pada hari ini tak berapa nak. Kalau dulu lah, ni cerita tahun 2000 lah, tahun 2006, dah sebelumnya lah. Itu ada syarat itu memang tertulis lah. Syarat itu mesti bawa dengan aliran Hijazi. Tetapi oleh kerana kebanyakan qari-qari yang menyertai berzanji ini tidak menguasai aliran Hijazi, maka dengan sendirinya saya rasa pada pendapat saya syarat itu pada hari ini tidak lagi diguna pakai lah. Sebab pada pendapat saya lah, penelitian saya, 80% berzanji yang dibawa pada hari ini dah kiranya tak berapa nak menepati aliran Hijazi lah. Maksudnya telah dicampur aduk beberapa aliran, contohnya Misri dan sebagainya. Disebabkan oleh kemahiran pada hari ini dan juga mungkin perkembangan semasa. Ya betul Ustaz. Saya tak nafikanlah apabila unsur-unsur Hijazi tadi, lagu-lagu tersebut sudah pun orang kata dah terlalu lama dan tidak diikuti perkembangannya, maka legasi untuk aliran Hijazi ni lama kelamaan dah menjadi tenggelam dan dah tidak menjadi ikutan sangat. Jadi begitulah ya sidang penonton yang rahmati Allah. Saya pernah jadi hakim pertandingan berzanji yang oleh belia Pak B kata silap saya.
tahun 10 tahun lepas lah dia ada buat pertandingan berzanji peringkat kebangsaan jugalah. Belia 4B lah. Dalam syarat itu masih lagi dia tulis di situ. Syarat aliran Hijazi. Masih lagi diguna pakai lah. Maksudnya di domain di JAKIM tu syarat pertandingan pertandingan berzanji mesti mengikut aliran Hijazi itu telah ditulis gitu oleh Datuk Hasan Azhari lah. Maksudnya telah dimasukkan sebagai salah satu elemen penilaian yang besar dia punya percentage dia. Maksudnya 20% tu kira besar lah tu ya. Kalau gagal memperolehi 20% tu dah automatik dia tak dapat menang lah ya Ustaz. Jadi kebanyakan pesertanya dia mesti maksimum 80 je lah. Maksimum markah penuh dia mesti 80 saja. Katakanlah gini Ustaz. Katakanlah rakyat Malaysia hari ni dia sudah ketinggalan nak mengikuti aliran Hijazi ni. Katakanlah dalam sambutan Maulidur Rasul berzanji ni dibawa dengan alunan biasa seperti Taranum Misri dan sebagainya, adakah menjadi satu kesalahan ataupun apa pandangan Ustaz? Sekiranya syarat itu kalau kita ambil teks daripada peraturan daripada JAKIM lah tu. Ni peraturan daripada JAKIM lah tu. Kalau kita guna pakai peraturan daripada JAKIM itu tak boleh lah. Mesti dengan aliran Hijazi lah. Maksudnya kalau untuk pertandingan mesti kena ikut peraturan lah ya. Kalau untuk persembahan biasa contohnya halaqah-halaqah yang buat sambutan Maulidur Rasul di masjid ataupun di mana-mana tempat, hantam sajalah lagu Taranum Misri pun tak ada masalah kan. Saya sendiri pun hentam saja juga. Saya pun biasanya saya bawa yang Misri, yang Hijazi ni dalam sebelum selawat tu kita bawa Hijazi, selepas pada selawat tu kita bawa Misri lah. Ada variasi. Jadi saya rasa Ustaz untuk sesi soal jawab kita, perbincangan santai kita sudah cukup untuk sebab masa kita sangat mencemburui kita dan saya faham sidang penonton ni memang setiap slot Persatuan Taranum buat ni mereka tak ada benda lain, mereka nak dengar persembahan, nak dengar contoh dan mereka juga berminat untuk sama-sama membaca dengan kita. Tapi kita tengok kewajaran masa sebab Al-Fadhil Ustaz Hassan ni ada satu program lagi selepas ini insya-Allah. Jadi dengan ada sedikit peluang ini saya nak mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Hassan memberikan sedikit contoh bacaan berzanji ini mengikut versi yang beliau sentiasa alunkan dan kalau boleh diterapkan alunan yang kita sama-sama bincang tadi iaitu aliran Hijazi supaya orang kata kita dapat satu ilmu, satu pengetahuan pada malam ini daripada contoh yang beliau akan persembahkan. Tak lama sangat. Ya, daripada 7 lagu ini, daripada 7 lagu saya senaraikan tadi Banjakah tadi kan. Tidak semua tu sesuai dibawa dengan tidak semua lagu 7 lagu itu diguna pakai untuk berzanji. Mengikut yang saya belajar lah. Yang saya belajar ni tidak semua 7 lagu itu dibawa untuk berzanji. Tetapi hanya 3 sahajalah yang saya belajar. Iaitu apa dia Ustaz? 3. Iaitu Banjakah, Sikah dan Mayah. Maksudnya 3. Okey, baik. Boleh tak sidang penonton berikan komen sikit kepada kita apa berkenaan dengan Ustaz Syam. Ya. Mungkin peserta yang lain dia boleh bawa lagu yang lain tu, yang 4 lagu tu. Tapi kalau yang saya belajar setakat 3 saja, tidak diketahui lagi yang lain tu. Saya boleh bawa lagu tu tapi bukan dalam berzanji lah. Okey, baik. Tapi malam ni Ustaz Hassan mungkin nak baca rangkap pertama ke? Boleh ke? Satu rangkap pertama lah kita bagi supaya menjadi panduan kepada sidang penonton untuk kita ambil panduan, ambil pedoman untuk alunan berzanji ni ya. Sebab memang susah di Malaysia kita ni pun sangat jarang tokoh-tokoh yang boleh menguasai aliran Hijazi ini sendiri ya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita berikan masa dan ruang kepada tetamu jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Hassan Asyukri untuk memberikan contoh bacaan dan mempersembahkan satu rangkap lah ya Ustaz, boleh satu rangkap kan? Satu rangkap dalam bentuk satu pusingan
dengan persembahan Berzanji aliran Hijazi insya-Allah. Saya mempersilakan, saya berada di belakang tabir Ustaz ya. Silakan. Ya. Falyatafaddal mashkura. Sebelum kita baca kita lantunkan Berzanji ini, saya nak terangkan sedikit. Aliran Hijazi ini semestinya ada beberapa sifat yang penting. Yang pertama mesti cergas. Kalau Misri dia tidak cergas sangat, tapi kalau Hijazi mesti cergas, mesti panas. Kalau bahasa Kelantan disebut mesti panas, cergas, panas. Dia sesuai untuk suasana bukit bukau, kering kontang di negara Mesir, di negara Arab Mekah. Negara Arab Mekah itu suasananya kering kontang, panas. Jadi lagu-lagu yang sesuai untuk suasana padang pasir di sana mestilah cergas, aktif, lincah. Jadi benda ini, perkara ini boleh rujuk dalam buku guru saya, Al-Fadhil Datuk Haji Nik Jaafar. Ada sebut di situ tentang lagu-lagu aliran Hijazi. Saya akan baca, dia tidak mula dengan lagu Banjakah, tapi dia mula dengan lagu Sikah. Banjakah penutup. Lagu Sikah kita akan saya buka echo sikit bagi semangat sikit. Saya akan baca Abtadiul Imla. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiul Imla bismidzatil aliyah mustadirran فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا. Ini pusingan pertama. Dia semestinya ikut peraturan Hijazi ini, selepas daripada habis satu bait, satu pusingan, kita mesti jawab. Jawab dia tinggi sedikit. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsuf bittaqaddumi wal awwaliyah. Jawab kepada lagu Sikah adalah Mayah. Al-muntaqil fil ghuraril karimati wal jibal wa astamnihu Allah ta'ala ridwanan yakhussul 'itrata tahiratan nabawiyah. Betul kan teks? Nah, kalau lagi teks saya tak bawa teks. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsuf bittaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqil fil ghuraril karimati wal jibal. Jawab kepada Sikah ialah lagu apa tadi? Lagu Mayah. Begitulah lebih kurang.
Terima kasih Ustaz Isyam. Itu lagu Sikah dan Maya. Dia tak dengar suara Ustaz Isyam. Tak buka mikrofon. Okey, apa tu, ada alunan banjakah tak tadi? Tak ada. Belum, itu Sikah. Belum. Sikah Okey, dan baik, maksudnya di peringkat awal tadi sikah, kemudian jawab tadi adalah mayah. Boleh Sikah Ustaz dan bawa sikit banjakah? 3 tak? Boleh banjakah sikit. minta maaf, bukan 3 sebenarnya 4 4 4. Dia baik Sikah dan Sikah, jawab dia Maya. Maya. Banjakah tidak ada jawab. Kemudian Rugby satu lagi, rugby. okey. Saya Boleh. rugby. Okey, baik. Sekarang Kita nak dengar rugby, Ustaz. rugby. Okey, boleh. 1-2 harakat. Silakan. Begitu jugalah maksudnya dia mesti ada asli kemudian jawab dia. Rugby. Walillahi darus salamil qaili nasabun tahsibul ula bihulahu Allah. ولدتها نجومها الجوزاء Allah. البذائق جسودة وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء Allah. Dia pelik sikit. Ya. 1, 2, 3 biasa, yang keempat dia tinggi. Masya Allah. Maksudnya Ustaz, saya nak simpulkan di sini bahawasanya keempat-empat alunan tadi dia ada kesinambungan ataupun perkaitan di antara dia, ya Ustaz Baru dia nampak macam bervariasi. Contoh tadi, di awal tadi Ustaz Hassan kita telah membawakan lagu Sikah, kemudian dijawabnya dengan alunan mayah. Kemudian dibawakan lagu banjakah, kemudian dibawa dengan lagu rugby. Ya. Banjakah belum lagi ya? Kemudian lagu rugby tadi pun ada beberapa variasi, ada jawab dan sebagainya kan? Banjakah. Okey. Rugby ni saya bagi tahu cara ringkas ya. Yang pertama dia rendah dulu. Rugby dia berbeza dengan Sikah. Kalau Sikah dia terus tinggi. Rugby ni dia mula rendah, hujung dia tinggi. Kemudian pusingan yang kedua dia tinggi lah. Anta fihil yatimatul asma'. Okey, itu rugby. Rugby yang tawakat tinggi. Maksudnya dia mesti mendaki. Okey. Sebab itu orang dulu dia mula yang rendah, orang yang terakhir kalau 10 peserta yang terakhir tu tinggi ya. Dia makin tinggi. Okey, Ustaz. Bihi min nasabin tahharahu Allah Ta'ala. طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أوردنا السيل العراقي وارده في مورده الهدي ورواه Allah. Ustaz, banjakah belum lagi Ustaz? Banjakah belum lagi walaupun masa kita dah lebih sikit tapi banjakah belum lagi. Boleh contohkan banjakah untuk banjakah ni kita tutup sebenarnya. Tutup boleh sikit. Dia macam dia bayati dia kalau kita di aliran Misri kita mula bayati dan seterusnya tutup dengan bayati. Ya. Berbeza aliran Hijazi dia mula dengan lagu lain. Tutup dengan banjakah. Okey, boleh contohkan. Kita tutup sajalah. Dia tak tinggi, banjakah tak tinggi. Kalau boleh ambil satu rangkap untuk penutup. Okey. Walamma
من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ramai yang bagi thumb up tu. Thumb up tu di situ menunjukkan bahawasanya ramai lagi penggemar ilmu Al-Barzanji ini ya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau ada di kalangan kita seorang dua lah, saya bagi ruang sedikit, yang nak membaca 1-2 rangkap Barzanji ni, boleh dipelawa masuk ke studio kita. Sebab Ustaz Hasan dah masa ada lagi Ustaz? Boleh lagi sikit? Tak apalah, saya ingat kelas lain saya batalkan je lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya mempelawa masuk seperti biasa, seperti malam-malam lain juga. Kita mempelawa masuk sesiapa sahaja yang nak cuba. Sama ada contoh alunan sikah, mayah tadi ke, banjakah ataupun rugby. Di sinilah kita dapat secara praktikalnya ya. Jadi saya mempelawa sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan untuk masuk ke dalam studio kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Hasan. Kita berilah ruang untuk beberapa orang sahaja. Kita bagi sekali lagi link tu untuk tuan-puan tampil. Kak Tun kena masuk, Kak Tun. Kak Zaitun ni kena masuk masuk ke dalam studio seperti biasa. Kita nak dengar banjakah ke apa benda yang jadi. Jadi kita bagi ruang. Kalau tak ada, saya tunggu dalam 2 minit. Kalau tak ada, kita akan tamatkan siaran kita. Dan insya-Allah kita kalau dipanjangkan usia dan diberi peluang lagi, kita jemput lagi Ustaz Hasan ni. Beliau kaya dengan khazanah alunan Hijazi ni ya. Kalau tadi contoh yang dibawakan tadi ada alunan sikah, mayah, banjakah, rugby dan sebagainya. Okey, baik. Mana peserta kita yang dah masuk tadi keluar semula ya? Ustaz Hasan mungkin boleh setting balik echo, ada bunyi echo kat situ. Echo tutup echo Okey, tutup echo. Okey, baik. Okey, silakan masuk ke studio kita. Mungkin kita ada lebih kurang dalam 5 ataupun 10 minit saja kita beri ruang kepada sidang penonton. Malam ini kelainan sedikit, kita sama-sama mempelajari satu ilmu seni alunan lagu juga sebagaimana kita belajar taranum sebelum ini, tapi dalam versi yang agak berbeza, dalam versi pembacaan Barzanji, aliran Hijazi. Mungkin takut nak masuk tu Ustaz Hasan. Tadi masuk, tadi 2-3 orang dah masuk, tapi saya tak benarkan ke udara di siaran kita sebab kita nak bagi laluan dulu perbicaraan kita. Sekarang ni dah tak berani masuk Tapi saya masih lagi memberi harapan kepada sidang penonton. Kita memang ada pelanggan tetap kita yang baca di studio ni. Masya Allah, Qauri Antarabangsa pun ada bersama-sama melihat siaran langsung ini Ustaz. Jadi sekali lagi Ustaz, saya untuk pengetahuan Ustaz Isham kita. Ya, baik. Ustaz Wan Ainuddin ni sebenarnya dia pandai juga lagu Hijazi. Saya ajak dia pergi di Pondok Pasir Tumbuh. Jadi kita suruhlah dia baca sekali dengan kita. Rupanya dia boleh. Ustaz Wan Ainuddin sebenarnya dia boleh lagu Barzanji secara Misri ni. Cara Hijazi. Dia sebenarnya dia boleh. Untuk pengetahuan sahajalah. Ya. Maksudnya lepas ni kita akan buat slot khas bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Ainuddin.
dalam versi bacaan Barzanji ni. Jadi sekali lagi ini panggilan terakhir tau. Ini panggilan terakhir kepada penonton-penonton yang telah pun menembusi studio kita tadi. Masuk semula untuk baca. Giliran sekarang ni giliran tuan-tuan dan puan-puan pula untuk membacanya, dan kita sama-sama tengok apa teguran ataupun apa komen daripada Ustaz Hassan kita. Kalau tak ada penonton masuk, kita nak minta sikit lah. Okay, dah ada penonton masuk Ustaz. Kita akan pelawar penonton ini untuk cuma di sini kita buat variasi bebas. Dia nak baca rangkap mana apa semua ya. Boleh. Okey, Kak Tun. Ya, Okey. saya. Assalamualaikum Kak Tun, apa khabar? Masya-Allah, masih lagi dengan telekong. Kita saya menunggu ni. Masih lagi dengan telekong semayang dia daripada petang tadi ya. Allahu akbar. Jadi Kak Tun, Ya. talian internet dah okey ke belum? Okey. Okey, baik. Kak Tun, saya bagi masa Kak Tun untuk baca 3 rangkap je. 3 rangkap atau 4 rangkap je sebab kita nak bagi ruang pada orang lain pula. Okey. Saya ambil Jannah. Okey, silakan Kak Tun. Boleh. Saya berada di belakang silakan Kak Tun dengan Ustaz. Ustaz Hassan, kalau tak betul tegur tau. InsyaAllah. Okey. Ustaz Hassan kenal saya. Saya nak dengar juga sebenarnya. Variasi. Daripada Pahang Tak. Saya asal Kelantan kot lah. Tapi duduk sini, duduk Lawan. Okey. Kalau orang Kelantan ni biasalah. Saya kenal. Okey. Silakan. Ambil daripada selawat ke? Boleh silakan. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul. Ya. Silakan. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u imla bismillahil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awla wa usanni hamdin mawaridu sa'iqutun aliyah mumtadi'an minasyukril jami'i mataya. Allah. Cukup Kak Tun. Masya-Allah. Kak Tun. Boleh tahan. Kak Tun lepas ni, Kak Tun sentiasa mengikuti siaran langsung kita. Saya nak cadangkan sikit Kak Tun. Yang pertama sekali, kalau Kak Tun join live dengan handphone, Kak Tun kena beli satu stand. Pegang telefon tu, guna stand tu, pegang. Tu yang pertama. Yang kedua, Kak Tun gunakan earphone ni, baru stabil. Tadi masa Kak Tun tarik suara tinggi, dia pecah. Jadi suara tu tak jelas. Jadi kalau boleh Kak Tun dapatkan dua tu Yang pertama stand tu biar gambar tu agak orang kata tidaklah bergerak-gerak. Kemudian gunakan earphone ni. Lepas tu satu lagi Kak Tun, internet tu kena stabil lah. Jadi internet kalau rendah memang slow sikit lah. Okey, baik Kak Tun.
kita akan dengar komen daripada Ustaz Hasan selepas ini. Jadi saya bagi laluan dulu kepada peserta yang kedua untuk masuk ke sini. InsyaAllah, terima kasih. Okey, Kak Tun dengar di... Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik Ustaz Hasan, kita ada penonton yang sedang menunggu di... Baik, Assalamualaikum saudara Syazwan ya. Boleh buka, boleh onkan video kamera. Assalamualaikum saudara Syazwan. Lama beliau tunggu di belakang pentas tadi. Ataupun saja-saja masuk, sila buka mikrofon dan juga buka. Okey, baik, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah, Masya Allah. Boleh perkenalkan diri Line daripada saya tak mana? kuat Tak apa, tak apa. Boleh Saya secara daripada- ringkas. Saya daripada Seremban, Negeri Sembilan. Seremban Okay, baik. Orang Seremban. Okey, baik. Saya tinggalkan bersama Ustaz Hasan untuk saudara Syazwan alunkan alunan berzanji. Mana-mana rangkap pun tak kisah. Cuma kita akan beri masa yang singkat sajalah ya untuk mengalunkan InsyaAllah. dalam 4-5 rangkap macam tu. Dan insyaAllah Ustaz Hasan akan komen di akhir nanti. Dan di sini pembaca-pembaca ni saya nak war-warkan kepada penonton di luar sana juga. Kita sebenarnya ada hadiah untuk penonton-penonton dan pembaca yang sporting ni. Dan satu saja hadiah bertuahnya ya. Nanti Ustaz Hasan akan pilih di antara kita ni ya. Okey, baik. Silakan. Saya berada di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Seremban Seremban. Dengar suara saya Ustaz? Dengar. Baik, alhamdulillah. Sebab Saya line pernah sini juga dia pergi Seremban beberapa tahun lepas saya pergi Seremban. Oh, Tapi, ya ke? dalam bidang taranum biasalah, bukan berzanji lah. Silakan, saya nak dengar. Okey Ustaz, saya ingat nak baca Taranum Ras. Taranum Ras ala Hijazi pada rawi yang kelima. Okey, baik. Wabarazah, apa dia? Ya, Wabarazah. Silakan. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية الله موميا بذلك الرفع إلى سودده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن طباعه وسجاياه. Ya Ustaz. Nak jawab Ustaz? Jawab. Okey. Silakan. Wada'at Jawab dengan Hijaz kan? Ya. Hijaz kan? Silakan, Ya. Hijaz. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية
ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. Allah. Allah, Masya Allah. Nah, Allah. Ya, Cukup. Saya terpaksa kena stop dulu. Okey, saudara Syazwan ya. Memang ahli berzanji ke ataupun ya, sir. memang ada kumpulan berzanji ke di sana di Seremban? Sebelum ni guru ada di lah. Seremban? Sebelum ni pernah ada dan pernah lah masuk pertandingan tu. Ya. Saya belajar dengan Ustaz Syamsuddin Abdullah. Ya. Sahabat dulu. Sahabat saya dulu. Ya? Masya Allah. Dulu saya pernah pergi saja tetamu dia dulu lah. Tapi Ustaz Syamsuddin tu baru meninggal awal bulan 7 tu sebab COVID. Almarhum lah. Sebab COVID tu. Ya. Jadi begini saya nak hold dulu ni saudara Syazwan ni. Bentuk bacaan tadi, olahan tadi lagu apa tu? Lagu ras ataupun ada diselit-selit ditambahkan dengan alunan apa tu? Sebab saya dengar lagu ras jawab dia Hijaz. Lagu ras jawab dia Hijaz. Jawab jalan Hijaz ya. Ya. Jadi gini jawab Hijaz. Okey, saudara Syazwan, saudara jangan keluar dulu studio, saya letakkan di belakang dulu. Saya nak minta Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Hasan berikan sedikit komen lah daripada pembaca yang pertama tadi dan juga pembaca yang kedua, saudara Syazwan ya. Saya letakkan saudara di belakang pentas sekejap ya. Okey, baik. Okey, Ustaz Hasan, boleh sedikit bagi komentar sebab pembaca kita masih ada di studio, cuma saya letakkan di belakang tabir. Mungkin boleh berikan sedikit komen terhadap bacaan daripada Kak Zaitun kita daripada Rawang, Selangor. Dan kemudian teruskan dengan komen dan juga sedikit huraian lah daripada bacaan saudara Syazwan tadi. Silakan Ustaz Hasan. Terima kasih. Kak Tun tadi dia sebenarnya orang Kelantan. Jadi dia bawa lagu aliran Kelantan lah sebenarnya. Jadi dia bawa lagu Sikah tadi. Cuma apabila kita berzanji lagu aliran masuk je Kelantan lah, Kelantan style ni, semestinya mesti lebih panas. Lagu Kelantan mesti berzanji Hijazi ala Kelantan maksudnya. Semestinya lebih panas. Jadi Kak Tun tu dia kurang panas sedikit. Tapi lagu dia betul, cuma kurang lagu panas. Lagu apa yang dia bawa tu? Kak Tun bawa lagu apa? Lagu Sikah lah. Lagu Sikah. Saya bawa tadi. Ada Sikah. Jawab tadi kan? Yang jawab tu Mayah ke? Saya rasa dia tak jawab tadi. Dia tak jawab tadi. Dia tak jawab lah. Okey, apa yang boleh Kak Tun? Sebab Ustaz bagi pendek sangat, dia tak sempat nak jawab lah. Dia tak puas hati tu, dia ada di belakang pentas tu, dia tak puas hati. Jadi gini, apa yang perlu ditingkatkan? Dia berzanji ni kena sentiasa je sebenarnya. Kena sentiasa. Setiap tahun mesti dibuat. Tapi kita ni lah, apabila COVID ni semua ni, memang saya sendiri pun belum ada berzanji lagi kecuali online lah. Saya nak beri penekanan kepada penonton yang sedang menonton sekarang ni. Kita ada lebih 60 penonton. Siapa yang nak belajar berzanji dengan Al-Fadhil Ustaz Hasan, sila tuliskan di komen. Cukup 10 orang ke atas, kita akan buka kelas berzanji ni insya-Allah. Komen. Siapa nak belajar berzanji ni, pengkhususan berzanji ni mungkin untuk bulan Rabiul Awal ni ataupun dalam tempoh terdekat ni, boleh komen ya, boleh komen. Siapa nak belajar, kita akan buat kelas online secara orang kata ad hoc bersempena dengan bulan Maulid Nabi ni ya. Okey, dah ada. Okey, baik Ustaz Hasan, teruskan dengan komentar untuk saudara Syazwan tadi daripada Negeri Sembilan, Seremban Negeri Sembilan. Okey. Saudara Syazwan tadi dia bawa lagu Ras. Lagu Ras ni salah satu lagu yang muktabar juga dalam taranum aliran Hijazi. Bihumurin dasaj, ada ra tadi kan. Ras, ada ras. Tetapi saya sendiri tidak menguasai lagu Ras, tapi saya belajar. Saya belajar untuk mengajar saja. Saya belajar untuk mengajar, tapi saya tidak belajar untuk persembahan. Jadi saya sendiri tak berani nak komen lebih lah. Tetapi
aliran lagu dia Syekh Syazwan tadi dah betul, lagu Ras tadi dah betul dan jawab juga betul. Cuma ada sedikit-sedikit lah yang part yang saya rasa termasuk sedikit aliran misteri. Kita kalau boleh kita nak pure. Okey, line putus Ustaz Hasan ni. Sedap juga. Line putus-putus. Masalah saya kah? Masalah talian Ustaz Hasan. Okey, terus dah elok dah tu. Teruskan. Maksudnya tadi Ustaz komen tadi Syazwan tadi dia ada masukkan juga aliran misteri sedikit-sedikit. So apa penambahbaikan yang perlu? Mungkin betul, mungkin bagus juga, mungkin orang panggil inovasi lah. Mungkin kita dah sampai masa inovasi lah. Tapi bagi saya lagu Hijazi mesti dikekalkan. Sedikit-sedikit inovasi itu bagus. Sedikit-sedikit inovasi itu bagus. Tapi lagu Hijazi itu mesti dikekalkan. Baguslah yang apa Ustaz Syazwan tadi bagus. Okey, baik tapi Ustaz. Kalau musabaqah kalau kita hadkan kepada Hijazi tidak diterima lah. Gitu. Boleh faham? Okey, baik Ustaz Hasan. Saya menerima respon daripada penonton ni lebih daripada 10 orang yang nak belajar Barzanji ni. Jadi saya tanya terus secara live di sini, Ustaz Hasan bersedia tak nak berkongsi ilmu secara online dengan penonton-penonton kita? Kalau Ustaz Hasan bersedia, kita terus, saya senang je, Persatuan Taranum senang je. Kita ada sedikit kata ruang dan juga peluang berserta dengan sagu hati dan sebagainya, kita akan hidupkan program ini. Dan penonton yang bagi komen tu jangan sekadar komen ya, betul-betul kalau betul-betul nak kita akan aturkan satu kelas. Kita buat dulu satu kelas, tengok macam mana kalau andai kata memerlukan kepada siri-siri yang berikutnya, kita akan teruskan secara online. Tapi saya minta satu je kepada penonton, sila joinkan link yang saya paparkan itu, iaitu link Telegram Persatuan Taranum Pahang untuk peserta umum, ahli umum. Pastikan anda masuk dulu dalam grup tu, saya akan bagi info kat situ. Ni nama-nama yang bagi komen ni saya ingat ni, daripada atas tadi, Masya Allah. Nak join Kak Zainab kita, Ustaz Saifuddin, saudara Imam daripada Jerantuk ni ya. AFD Al-Fadil apa benda saya tak ingat. Ustaz kita juga Qori. Kemudian Muhammad Razi Saleh. Kemudian Kak Rokiyah, Kak Hamidah. Dan ramai lagi yang baru komen tu, saudara Samsudin. Dan saya rasa Kak Tun dan juga saudara Syazwan pun yang baca sebentar tadi akan jadi peserta. Jadi pastikan anda join grup Persatuan Taranum Pahang Telegram tersebut, iaitu Telegram Ahli Umum Persatuan. Dah ada yang masuk grup tu. Kita akan maklumkan kepada anda bilakah kelas Barzanji ni kita akan laksanakan, insya-Allah. Kak Tun kena ada dalam grup. Saya rasa Kak Tun dah ada dalam grup. Jadi Ustaz Hasan, saya kira kita bagi ruang kepada 2 orang sahaja yang membaca di dalam studio, memandangkan masa kita telah pun melampaui pukul 10.30 malam sekarang ni. Jadi saya nak minta Ustaz Hasan membuat sedikit penggulungan kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini sebagai orang kata buah tangan kepada peminat-peminat seni Barzanji ini. Dan memang tadi contoh yang dibawa tadi agak sedikit. Penonton nak dengar lagi ke Ustaz Hasan baca sikit lagi Barzanji ni? Kalau penonton sporting, saya terpaksa suruh Ustaz Hasan baca lah. Penonton yang sedang menonton sekarang ni ada 60 orang. Masih nak dengar sikit lagi ke sebagai penutup sekadar 3-4 minit? Ustaz Hasan bawa wajah-wajah yang baru pula ke? Kita bergantung pada penonton Ustaz Hasan ya. Baik. Nak dengar ke sikit lagi ataupun kita terus tutup, kita akan tamatkan live kita. Dan insya-Allah. Gitu dia. Kak Ajah pun salah seorang daripada ahli Barzanji juga, baca rawi dan sebagainya. Kak Ajah Khadijah ni merupakan ahli Persatuan Taranum kita. Tengok Ustaz Hasan dekat komen tu. Inilah yang menyebabkan kita nak habiskan program kita agak terikat dengan peserta kita ni. Mereka ni adalah merupakan penonton setia Persatuan Taranum Pahang ni Ustaz Hasan.
Jadi sebagai penutup, saya berikan sedikit rumusan untuk Ustaz Hasan rumuskan konten perbincangan kita pada malam ini kepada sidang penonton, dan di akhirnya berilah sedikit halua telinga kepada penonton kita, sekadar orang kata 2-3 rangkap alunan di hujung nanti ya. Ustaz Hasan boleh? Silakan buat rumusan kepada perbincangan kita, insya-Allah. Alhamdulillah kita dah berbincang lebih pada sejam ni berkenaan dengan berzanji. Pada hari ini berzanji ini dia dah makin pupus. Kita sangat sedih lah berzanji ini makin pupus disebabkan oleh dua sebab lah. Yang pertama, orang-orang yang mahir telah pergi meninggalkan kita. Guru saya ramai sangat yang dah meninggal. Guru saya Ustaz dalam bidang berzanji lah. Guru saya dalam bidang berzanji ni, Pak Surah ni, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada dia. Al-Fatihah. Suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semua kepada yang sedekahkan Al-Fatihah kepada guru-guru saya dan yang telah meninggal dunia. Dan yang kedua, kita hari ini banyak sangat dengar komen-komen yang kurang memberangsangkan dari golongan-golongan yang tidak suka kepada berzanji ini. Ini masalah fiqh, memang kita meraihkan perbezaan pendapat tentang berzanji ini. Walau bagaimanapun, pihak yang tidak bersetuju dengan berzanji tak sepatutnya menghentam berzanji ini lebih-lebih sangat. Sebab berzanji ini terbukti telah melahirkan ramai qari-qari yang orang asalnya belajar berzanji kemudian beralih kepada Quran. Saya sendiri dulu sebenarnya pada masa kecil saya lebih dahulu minat berzanji. Apabila saya minat berzanji, saya join kumpulan berzanji, lama-lama di kalangan orang-orang berzanji itu, tukang-tukang rawi berzanji itu qari-qari. Dengan sendiri mereka itu bawa saya kepada bidang Quran. Jadi sebenarnya berzanji ini membantu seni Al-Quran, membantu seni suara ke arah Al-Quran. Jadi sepatutnya kita sama-sama menyokong. Janganlah kita hentam saja tanpa ada alternatif yang lain. Itulah bagi saya, kita perlu kembali semula menghayati keindahan seni berzanji ini di samping seni Al-Quran. Itulah Ustaz Isyam kita. Saya nak persembahan ke apa? Nanti dulu Ustaz. Persembahan tu di akhir nanti, insya-Allah. Cuma satu rumusan yang sangat bagus, sangat menarik perhatian saya. Memanglah tidak dinafikan dari sudut berlaku orang kata khilaf di antara peminat-peminat yang gemar kepada alunan berzanji. Begitu juga Taranum Ustaz Hasan Taranum pun begitu juga sebenarnya. Kita tidak asing lagi. Ramai kumpulan-kumpulan yang menentang. Tapi kita melihat kepada faedah dan juga hasilnya lah, kalau membawa kita ke arah penambahbaikan dalam pembacaan Al-Quran, ia dilihat sebagai satu perkembangan yang sangat positif, maka kita menyokong penuh. Begitu juga di Persatuan Taranum Pahang ini, kita bermatlamatkan supaya dakwah Al-Quran itu divariasikan dalam pelbagai bentuk. Bukan sekadar orang kata mengaji Quran 100% macam tu sahaja. Bahkan kita selit-selitkan juga seni, alunan, lagu dan sebagainya, supaya sedikit sebanyak ia memberi dorongan, semangat dan juga pemangkin kepada khususnya mereka yang baru mendekati Al-Quran itu untuk lebih meminatinya. Dan lebih orang kata, kalau biasa baca tu kita baca sebulan sekali, tapi dengan adanya kaedah taranum dan kaedah suara dan sebagainya, kita boleh baca hari-hari. Kita boleh meningkatkan mutu pembacaan kita dengan lebih baik, dan kita boleh menjadikan sebagai bacaan kita itu sebagai satu dakwah kepada pihak lain yang mendengar untuk terus meminati dan juga membaca Al-Quran. Jadi
saya kira sangat sempurna lah pada malam ini. Kita selitkan program ini bersesuaian dengan bulan yang penuh mulia ini, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama belajar kaedah mempersembahkan bacaan Barzanji ini, ataupun kita seringkali dengar bacaan rawi lah ya. Jadi mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita, sidang penonton dan juga saya sendiri. Kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hasan Asyukri kerana bersama-sama dengan kita dah sejam 40 minit Ustaz Hasan bersama-sama dengan saya dan juga penonton semua. Jadi insya-Allah kita akan laksanakan kelas. Saya melihat penonton terus masuk ke dalam grup ni, ramai masuk ke dalam grup ni, penonton yang baru-baru mengikuti live ini terus masuk ke dalam grup ni, dan insya-Allah saya akan sampaikan info, tarikh dan sebagainya pada ke dalam grup Telegram ya. Jadi dekat caption live kita, dekat caption posting kita di Facebook, kita ada juga meletakkan siapa-siapa yang nak join jadi ahli Persatuan Taranum boleh klikkan link tersebut. Yuran keahlian dia seumur hidup, RM30 seumur hidup. Kemudian kita buat juga yuran tahunan. Yuran tahunan ini berbentuk sumbangan dan infak, iaitu 1 tahun RM30 untuk menyokong aktiviti-aktiviti Al-Quran yang kita adakan, sama ada online ataupun secara fizikal pada masa-masa akan datang ya. Dan siapa saja di satu Malaysia boleh mengikuti, boleh join ke Persatuan Taranum Pahang ini dengan syarat-syarat yang telah kita tetapkan lah. Okey, baik. Ustaz Hasan, kita tutupkan pertemuan kita pada malam ini insya-Allah dengan persembahan ringkas yang ditunggu-tunggu oleh penonton kita untuk dengar sedikit persembahan daripada Al-Fadhil Ustaz Hasan. Mungkin berapa minit Ustaz? Agak-agak 5 minit saja persembahannya. Okey, baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita berakhir dengan persembahan ini daripada Al-Fadhil Ustaz Hasan. Saya akan berada di belakang pentas. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Hasan Asyukri dan juga kepada sidang penonton yang dikasihi, yang disayangi sekalian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri akan datang. Siri seterusnya iaitu pada hari Isnin malam Selasa, ulang kaji tajwid bersama Ustaz Jalaluddin Hashim ya. Jadi insyaAllah sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita hayati bersama persembahan bacaan Barzanji daripada Al-Fadhil Ustaz Hasan Asyukri. Silakan Ustaz. Untuk terakhir ini saya akan baca Barzanji mengikut aliran Misri. Sebab saya sendiri sebenarnya lebih sangat meminati juga aliran Misri. Saya tidak anti aliran Misri. Jadi apabila biasanya dalam persembahan saya sendiri pun tutup dengan aliran Misri. Tapi aliran Misri yang sepenuhnya. Saya akan berzanji dengan aliran Misri yang sepenuhnya, bukan aliran Hijazi. Saya campur, saya tak kurang minat. Tapi kalau betul-betul Misri, okey, sedap juga sebenarnya. Saya akan baca berzanji dengan aliran Misri. Lagu Ras dan juga lagu apa-apa yang keluar lah secara spontan. وكان صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياة يخسف نعله ويرقع ثوبا ويحلب شاة وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياة يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب
شاة ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبولة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرض وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللوم ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم
يكرم أهل الفضل وينزع ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الضراب في الحلبة البيانية، وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهاه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه.